A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengembalikan roh kita kepada kita pada pagi ini dan telah memberikan taufik kepada kita dan hidayahnya yang dikekalkan iman dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa bantu kita untuk kita beramal ibadah, memperbaiki kualiti ibadah kita dan mempertambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, bangkit daripada tidur, doa antara doa yang dibaca adalah Alhamdulillahilladzi rudda alayya ruhi. Syukur pada Allah yang mengembalikan roh kepada kita. Sesungguhnya roh adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Tuan Guru Haji Saleh Penanti, ada 4 hak yang akan dituntut oleh yang menuntut. Yang pertama adalah hak Allah Ta'ala akan menuntut roh. Jadi roh itu hak Allah yang Allah boleh beri dan Allah boleh ambil balik, dan Allah akan ambil balik. Allah akan tuntut. Ada orang yang dituntut cepat, ada orang yang dituntut lambat. Ada orang umur 80 baru Allah tuntut. Ada orang umur 63 sama dengan Nabi. Ada orang awal lagi 30, ada orang awal lagi 20, ada yang lagi awal, yang baru ditiupkan dia ambil, belum sempat pun tengok dunia. Roh ditiup dalam rahim ibu, belum sempat bersalin, gugur kan. Maknanya Allah ambil balik. Jadi roh itu adalah hak Allah Ta'ala yang akan dituntut. Yang kedua, hak waris. Hak waris, iaitulah harta yang kita kumpul. Kita duduk kumpul harta kita, kereta kita, rumah kita, duit kita. Semua itu adalah akan jadi hak waris. Yang akan menuntutnya nanti adalah waris. Yang kita punya mana harta? Yang kita punya, yang kita beri, yang kita infak itu kita punya. Yang kita kumpul adalah hak waris. Yang menuntutnya adalah waris. Yang ketiga adalah hak cacing ataupun ulat. Hak cacing. Hak cacing apa? Hak cacing adalah badan yang kita bina, jasmani kita. Yang kita exercise, yang kita pergi gym, yang kita makan suplemen macam-macam, nak bagi badan kita sihat. Itu nanti yang akan menuntutnya adalah cacing-cacing dan ulat-ulat dalam tanah. Dia tunggu kita. Dia tunggu. Sebab kita takkan bawa badan kita ni, yang kita bina, macam ni punya keadaan, akan digunakan, maknanya akan jadi bahan kepada cacing sahaja. Rezeki cacing. Dan yang keempat adalah hak mayat, ataupun hak diri sendirilah. Yang akan menuntutnya adalah amalnya sendiri. Jadi hak mayat tu yang dia boleh tuntut hanyalah amalnya sendiri sahaja. Jenazah yang akan dibawa. Jadi orang-orang manusia yang sifatnya lupa dan lalai ni, banyak fokus kehidupannya pada hak waris dan hak cacing.
Maknanya dibina kehidupannya itu atas dua hak itu. Yang mana yang diusahakan dengan beria-ria itu hanya akan dituntut oleh waris dan hanya akan dituntut oleh cacing. Badan dia, kalau orang perempuan lagilah macam-macam perhabis duit untuk jaga badan, untuk jaga muka, untuk kosmetik, macam-macam benda, yang mana nanti satu ketika cacing aja yang akan makan. Orang habiskan masa mereka untuk dua hak itu, hak waris, cari duit bagi nak erak, rupa-rupanya dia pun tak menikmati apa yang dia kumpul, sebab waris yang akan menikmatinya. Dan ramai orang yang fokus pada dua itu tapi tidak ataupun lupa ataupun lalai daripada hak sendiri, hak mayat itu, iaitu beramal. Kata Al-Imam Hasanul Basri, aku tenang kerana aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang. Maknanya rezeki Allah dah tulis bagi setiap orang. Ini tenang aja. Tak ada apa, rezekiku takkan diambil oleh orang lain. Sebab yang Allah tuliskan. Kalau pun maknanya rezeki yang patut dapat pada dia, tapi ditipu orang contohnya. Tipu tu pun dengan takdir Allah. Maknanya Allah tentukan rezeki tu bukan rezeki dia lah. Rezeki tu rezeki orang yang menipu tu. Macam baru-baru ni rumah saya kena serang tikus. Kita sekejap lagi kita masuk kitab. Mukadimah dulu. Rumah ni baru-baru ni rumah saya kena serang tikus. Habis dia berak kencing dalam drawer baju anak-anak saya habis. Dia susu-susu, stok susu-susu anak habis dia gigitnya. Saya beli jenis banyak sekali, sedozen terus. Stok 2 bulan kan. Habis rugi besar. Masuk stor bertabur habis susu-susu. Dia serang. Jadi pasang perangkap dapatlah 4-5 ekor. Banyak. 4-5 ekor dapat. Buat sup. Dapat 4-5 ekor. Kita tak tahu, tak pernah berurusan, bermuamalah dengan tikus. Jadi dah dapat tangkap, apa nak buat ni? Tak tahu nak buat apa. Jadi dia rendam. Dah rendam mati tikus tu, tak tahu nak buat apa lagi. Ni kalau campak depan, bangkai bau pula. Mana nak buat? Lalai ada tanah sikit depan rumah saya tu, saya korek tanam lah. Buh dalam tu, kambuh balik. Penuh situ, jadi perkuburan tikus. Depan tu 4-5 ekor. Jadi kawan saya baru balik haji semalam, jiran, dia pun tengok dalam grup saya cerita, tanya orang macam mana tikus ni. Adalah jiran bagi tips. Dia kata buh lada hitam, memang lari lah. Alhamdulillah, maknanya petua orang dulu-dulu tu elok lah. Saya beli lada hitam tu RM10, saya tabur keliling rumah, memang lepas tu tak ada dah lada hitam. Alhamdulillah lah. Jadi dia kata, apa cerita ni? Dia balik-balik haji, tanya saya cerita tikus. Apa cerita ni? Baca dalam grup, rumah kena serang tikus ni. Saya pun ceritalah apa-apa saya buat, apa semua. Saya tanam. Kata, rumah aku kena juga gitu, dia kata. Oh gitu. Jadi kau buat macam mana dengan tikus tu? Aku campak je dekat depan rumah. Campak je, tak tanam. Kata, mana ada tanah nak tanam? Kenapa campak? Tak berbau ke? Baru dia cerita. Dia kata, tak. Sebab apa? Dia campak je dekat depan, tengah-tengah jalan tu, tak lama lepas tu burung datang. Burung datang akan ambil bangkai tu sampai clear. Tak lama pun. Habis-habis pun orang kereta tak nampak, langgar penyek, lepas tu nanti akan burung datang. Jadi sebenarnya bangkai tadi tu, yang mati di rumah saya, jadi rezeki siapa? Rezeki ulat dalam tanah. Allah takdirkan begitu kan. Yang mati dekat rumah kawan saya, jadi rezeki siapa? Burung. Kitarannya begitu. Kita ni jasad yang kita bina, akhirnya akan jadi rezeki siapa? Allah tentukan ulat. Ulat dalam tanah. Jadi keadaannya begitu. Saya pun tak terfikir, saya kata jenuh, saya fikir apa nak buat, saya tanam. Dia kata tak payah, balingnya tengah-tengah jalan tu, nanti adalah burung ambil. Saya pun perasan juga di taman saya tu memang kerap lah nampak tikus tengah jalan, tapi lepas tu hilang. Tak pernah lah terfikir ke mana perginya. Lepas tu hilang. Rupa-rupanya dia kata burung. Memang tak lama lepas tu burung ambil. Jadi rezeki burung lah kan. Jadi begitulah yang manusia ni maknanya fokus pada hak waris dan hak cacing dan melupakan amal sendiri. Dan kata Al-Imam Hasanul Basri, aku
tenang sebab rezeki aku tak diambil orang, aku percaya, dan aku memperbanyakkan amalku sebab aku tahu amalku tidak akan dibuat oleh orang lain. Jadi amal kita ni orang lain tak buat. Yang akan kita bawa jadi bekal tu kita lah. Kita sendirilah kena kumpul, nak tunggu orang kan. Tak apalah, tunggu orang je lah. Semayang untuk aku, semayang untuk kita. Yang 4 kali takbir tak ada rukuk tu saja, nak cover 60 tahun, 70 tahun kita tak semayang. Tidak, kena sendirilah. 4 kali takbir tak ada rukuk, tak ada sujud, kita harapkan nak cover 20-30 tahun kita tak semayang. Jangan tunggu orang semayangkan kita lah. Maknanya kita sendirilah beramal untuk diri kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT, insya-Allah kita sambung kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bahagian yang kedua, fasal yang pertama dalam bab meninggalkan maksiat-maksiat zahir, iaitu maksiat anggota, dan kita dah berada dalam bahagian maksiat lidah. Saya ingat pada pengajian yang lalu kita dah sebut sedikit tentang elemen pertama dalam maksiat lidah, iaitu berbohong. Jadi kita baca sekali lalu saja insya-Allah. Jumpa ke buku surat apa? 112 13 113 Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Oleh kerana itu, kata pengarang kitab, jagalah lidahmu daripada 8 perkara. Yang pertama, bohong. Maka janganlah kau bohong sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Jangan kau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau, nanti akhirnya kau akan berbohong dengan cara yang sungguh-sungguh. Jadi ini bibit lah. Bibit pada kaki penipu, dia mula dengan prank dulu. Bergurau, prank. Bila dah selalu sangat prank, maka dia setiap keadaan dia akan mudah untuk jadi penipu yang serius. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Masya Allah. Selain daripada itu, apabila engkau telah dikenali sebagai pembohong, maka hilanglah keadilanmu. Keadilan ini terutama dalam bab hadis lah. Dalam bab hadis, kalau kita belajar ilmu rijal hadis, jarah wa ta'dil, sesuatu hadis itu boleh turun darjatnya kerana perawinya seorang yang kadzib ataupun kadzab, rajin menipu. Jadi bila bawa hadis Nabi, orang tak percaya. Selalu kalau dia tak bawa hadis Nabi pun dia bercakap menipu. Tiba-tiba bila dia bercakap qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gini, bawa hadis. Jadi akan turun darjat bila ada keadaan yang sebegitu. Sebab yang adil, udul, yang jarah takdil ni tidak dinilai daripada sahabat. Kalau tuan-tuan ngaji mustalah, sahabat kulluhum udul. Darjat sahabat tak ada nilaian dia. Oh, yang ini siqah, yang ini tak siqah, yang ini kadzib, tak ada. Bila sahabat punya level yang terus riwayat pada Nabi tu, itu tidak dibicarakan langsung. Tak dibicarakan langsung. Maknanya siapa saja sahabat itu dikira adil dalam penyampaian dia. Cuma yang bawah-bawah tu je lah, yang jauh-jauh di bawah tu, yang itu yang dibicarakan. Hilanglah keadilanmu dan harga dirimu. Kaki menipu memang akan, maknanya bermasalah lah dalam bab maruah dia. Orang akan perkecil-kecilkan. Dan hilanglah makna daripada segala perkataanmu, dan orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah. Apabila engkau mahu tahu sejauh mana jahatnya apabila engkau bercakap bohong, maka lihatlah kepada orang lain yang bercakap bohong kepadamu. Jadi nak tahu kayu ukur dia, sejauh mana efek kepada berbohong. Kalau kita bohong pada orang, tengok efek dia bila orang bohong pada kita. Macam mana marahnya kita bila orang menipu kita. Macam itulah juga efek bila kita buat pada orang. Betapa engkau merasakan dirimu jijik daripadanya. Bengang tengok muka, aku kena dengan dia ni hari tu. Bahkan kita bukan sekadar kita bengang kita je. Kalau kita pernah kena tipu, bahkan kita akan peringatkan orang lain pula. Jangan pergi kedai tu dulu.
Padahal itu benda personal antara dia dengan kita je. Yang kena tipu kita je. Tapi kita boleh peringat pula dengan orang lain. Jangan berurusan dengan dia. Sebab apa? Aku pernah kena tipu dengan dia. Marahnya kita bila kita kena tipu kan. Betapa hinanya orang itu pada pandanganmu dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya. Begitulah hendaknya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu. Kerana engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Jadi kerja kita bukan nak menuding orang. Cuma bila dah kena tipu itu namanya berhati-hati. Tapi dalam bab bila kita lihat orang pernah menipu kita, orang-orang ahlillah, orang-orang yang sentiasa melihat Allah SWT dalam setiap perlakuan apa yang dilakukan kepada dirinya, maka dia akan tengok macam ni punya marah aku kalau orang tipu aku. Kalau aku yang tipu orang, biasa perbuatan aku juga. Maknanya bukan aku tak pernah menipu orang. Marahnya aku bila orang tipu aku. Macam tu jugalah sepatutnya aku nampak aib diri aku ni yang suka menipu orang. Jadi dia lihat pada keadaan yang macam itu. Kadang-kadang manusia ni suka menghukum kan. Bila dia tengok orang buat kesalahan, maka yang di-highlight kan adalah dia menghukum kepada seseorang. Macam kes rasuah yang baru tangkap baru ni 54 juta. Kan kita tengok negatifnya, kita kutuklah macam-macam. Ini apa, makan duit haram, ambil duit haram, bagi anak bini makan duit haram. Kita macam-macam lah yang kita nampak daripada perkara yang berlaku. Tapi sebenarnya itu adalah untuk kita berhati-hati saja. Maknanya kita dah tahu keadaan macam tu, ya Allah jangan bagi aku, kau jadikan orang macam tu juga. Itu je. Daripada sudut positifnya kita nampak orang macam tu akhirnya tertangkap kan. Akhirnya tertangkap dan dia pun tak dapat menikmati pun apa duit yang dia kumpulkan tu, tertangkap. Dan tertangkap tu sebenarnya bagi dia positif sebab Allah nak dia stop daripada perbuatan dia. Selesai. Dia buat maksiat sampai maknanya buat dosa, buat salah, tertangkap. Bila tertangkap, positifnya adalah Allah nak dia stop daripada perbuatan dia. Bila habis selesailah. Maknanya mungkin di situ ada waktu-waktu untuk dia berubah dan dia bertaubat daripada apa kesalahan yang dia buat. Itu yang patut kita nampak. Yang kita nampak aib diri kita. Aku kalau duduk tempat itu rasanya bukan 54 juta. Kita kena nampak itu. Bagi diri kita untuk kita husnuzan, sangka baik dan lebih melihat aib diri sendiri berbanding aib orang. Ada pun yang kita bicarakan daripada kesalahan, daripada kemaksiatan, dosa yang dia buat bukan untuk menghukum dia. Ini 54 juta rasuah, ya Allah, neraka tingkat keberapa ni. Kita duk fikir macam tu pula. Jangan, kita bukan penghukum. Tapi kita lihat kepada aib diri kita dan ambil positif kepada perkara tersebut. Minta Allah bagi hidayah, jangan kita terkena kepada perkara yang sama yang terkena pada orang lain. Maka apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain, begitu pula lah sebaliknya. Oleh itu janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Jadi kita ni kena fikir perasaan orang juga. Fikir perasaan orang dan fikir perasaan diri sendiri. Apa tindakan kita kena fikirkan juga. Apa third party, orang yang berada di hadapan kita, apa yang mereka rasa daripada perbuatan-perbuatan kita. Yang kedua, ini yang pertama berbohong. Yang kedua daripada maksiat lidah adalah menyalahi janji. Ini tanda-tanda munafik. Dalam hadis Nabi SAW sebut antara tanda-tanda munafik, makna hipokrasi, adalah seseorang yang sering menyalahi janji. Idza wa'ada akhlafa, kata Nabi. Bila berjanji, janjinya janji manis sahaja. Menanam tebu di tepi bibir. Kata pengarang kitab, maka janganlah sekali-kali engkau berjanji kemudian engkau menyalahinya. Bahkan sebaiknya biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Sebab apa? Berjanji ni dia pakai mulut. Sesuatu perkataan yang dilemparkan sebelum berlakunya perbuatan, itu namanya janji. Janji. Okey, kita jumpa dekat sana lah pukul 8. Dia mulut je tu.
Belum berlaku lagi perbuatan tu. Ya. Pukul 8 sharp aku datang. Cakap dia, janji dia lah. Ya, pukul 8 sharp. Kawan tu pun bila tengok semangat macam ni, 7.30 dia dah ada kat sana. Ya, tunggu takut-takut dia yang terlambat. Ya, rupa-rupa pukul 11 baru sampai. Ya, kalau memang ada emergency pukul 7.30 tu dia telefon. Sorry ada kematian ni, tiba-tiba jiran nak kena urus. Jadi dia lambat. Tak apalah. Itu ceritanya benda lain yang berlaku. Ini memang kerja dia rajin berjanji. Maknanya rajin bercakap. Bercakap saja. Ya. Ini yang maknanya lebih baik. Ya, kita buat saja tanpa berjanji. Ya, buat saja tanpa berjanji. Maknanya itu lebih baiklah. Jikalau engkau terpaksa juga mengikat janji, maka engkau mesti berhati-hati. Jangan sampai janji itu engkau ingkari, kecuali apabila engkau lemah daripadanya. Kes macam tadilah saya sebut, dia dah janji, maknanya kita dah janji pukul 8, ada berlaku emergency. Ya, tapi perkara macam tu sebenarnya boleh diselesaikan dengan perbincangan. Ya, sebelum tu call, cakap terus terang apa yang berlaku. Ya, saya minta maaf, memang betul-betul emergency. Ya, kita terpaksa ubah kita punya janji. Sampai maknanya teruknya janji ni, sampai dalam bahasa Melayu kita, dia panggil janji Melayu kan. Sampai diletak macam tu, janji Melayu. Kita besok ni nak TTS, teh tarik session kan, nak kumpul rider-rider ni, nak kumpul kat mana? Kita pergi Melemang lah, kat Bentung. Jadi kat mana RV dia? Dekat Giant section 13. Kumpul dekat Giant. Okey lah, pukul berapa? Pukul 9 pagi janji Melayu. Disebut siap-siap 9 pagi janji Melayu. Maknanya ada orang yang datang pukul 10. Ya, akan ada orang datang pukul 10. Biasa macam tu kadang-kadang orang sebut, ya, janji Melayu. Maknanya sampai macam tu sekali. Dia panggil apa? Dia panggil khata' sya'id. Kalau dalam lurah dia panggil khata' sya'id. Kesalahan yang sudah bertebaran sehingga orang anggap itu betul. Macam tu. Ya, khata' sya'id. Kalau dalam bahasa Arab, antara khata' sya'id adalah alif lam. Kita sebut alif lam kan? Ya, apa benda? Al-kitab. Alif lam kan? Campur dengan kitab. Sebenarnya bukan alif lam tu. Alif tu apa sebenarnya? Tanya Ustaz Ashraf. Al tu. Al tu tak boleh baca il. Dia al saja. Al tu sebenarnya, alif tu bukan alif, tapi hamzah. Namanya hamzah wasal. Kalau nak betul-betul sebut kira lurahnya, kita akan sebut hamzah wasal lam. Bukan sebut alif lam. Tapi kita sebut alif lam. Itu namanya khata' sya'id. Dia salah, tapi satu dunia sebut alif lam, alif lam, alif lam, sampai orang anggap benda tu betul lah. Ya, sebenarnya bukan alif tu, hamzah wasal. Jadi sama jugalah. Ya, orang yang buat janji Melayu pun tak rasa macam satu kesalahan. Ya, siap boleh cakapkan kita berjanji, janji pukul berapa ni, betul-betul lah ni. Pukul 9 janji Melayu. Pukul 9 janji Melayu juga. Ya. Tapi tuan-tuan, teruk-teruk janji Melayu, teruk lagi janji Arab. Siapa yang pernah duduk merasa berurusan dengan pak-pak Arab di negara Arab, tahulah. Ya. Dia punya ayat dia dua je. Bukrah, ya, ligai. Bukrah, besok. Ini besok. Jadi apa namanya? Kalau dia kata besok tu, minggu depan belum tentu lagi. Minggu depan belum tentu lagi. Kami nak buat visa kan, pengalaman nak buat visa di immigration, beratur ni daripada lepas subuh. Lepas subuh beratur panjang sebab dia ada hari-hari tertentu je. Ya, untuk orang Malaysia hari ni, untuk orang Asia hari ni, ada hari tertentu lah. Beratur daripada subuh sampai pukul 9 pagi, 2 jam beratur. Sampai dekat kita punya giliran, dia rasa nak tutup, dia tutup. Tutup tu bukan ada urusan tutup kaunter pejabat apa, dia tutup, dia pergi belakang tu, bancuh syai minum. Minum kopi, minum teh. Kita duduk tunggu ni, baliklah bukrah.
Dia tak sebut dulu, okey tuan-tuan, kaunter akan ditutup pada jam 9 hari ni, siapa yang lepas daripada 10 orang ni baliklah. Tak ada, dia tak ada sebut apa-apa. Kita beratur daripada pagi. Tengok siapa yang betul-betul terkena. Kadang-kadang tuan-tuan, ada yang mana urusan lain tu dah siap ni. Tinggal cop je. Maknanya ambil cop tepi ni, ketak, bagi, jalan. Tinggal itu je, yang lain semua dah siap. Jadi kalau dia rasa dia tak nak. Dia tinggal kat tepi tu sekejap, dia pergi bancur teh, sembang kat belakang, setengah jam diri depan kaunter. Lepas dia minum teh tu, dia pun datang balik kat kaunter tu, cop, bagi. Bayangkan kalau dia buat tu sekejap, berapa saat je sebelum setengah jam tu. Sabar. Sabar. Jadi kat sana tu macam-macam. Orang kata nak cepat sikit ulur rokok. Ada ulur sebatang rokok cepat. Tak kan? Macam-macam. Jadi itu kadang-kadang janji Arab lagi teruk janji Melayu lewat sejam, ni Arab lewat sehari. Orang kata nak pakai janji Jepun. Dia orang kata janji Jepun, bas dia pun pakai countdown berapa saat. Tak sampai tak tepat sampai. Train dia kalau lewat beberapa saat pun jenuh dia. We apologize kan, kami minta maaf. Sebab lewat. Jadi sebenarnya benda tu Islam yang ajar. Tapi yang diamalkan oleh orang bukan Islam. Jadi kita kena kembalikan semula lah. Hak kita tu. Akhlak itu adalah hak kita. Okey. Kerana ada halangan, jika ada halangan yang tidak dapat dielakkan. Kerana mungkir janji itu adalah sebahagian daripada tanda orang-orang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa shalla, man idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." 3 perkara apabila ada pada seseorang maka adalah orang itu munafik, yakni munafik amalnya, bukan munafik akidah. Amalnya tu munafik. Sebab munafik akidah ni kafir sebenarnya tuan-tuan. Munafik akidah kafir. Zaman Nabi banyaklah munafik akidah ni. Maknanya dia mengaku dia Islam, dia mengucap depan orang dia semayang, tapi dalam hati dia benci pada Rasulullah. Dalam hati dia benci pada Islam. Ini namanya munafik akidah. Tapi kita ni semayang, memang percaya Tuhan, memang ikut Nabi, tapi cakap menipu, bila berjanji mungkiri. Tapi yang jenis-jenis ni maknanya munafik daripada sudut amal dia. Tidaklah kafir, ini jatuh jadi fasik saja. Walaupun ia puasa dan sembahyang, ialah orang yang apabila bercakap ia bohong, dan bila berjanji dia mungkir, dan bila diamanahkan sesuatu dia khianat. Ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai munafik amalnya. Satu lagi penggunaan yang kita tengok membarah juga di kalangan kita adalah dia panggil apa, insya-Allah Melayu. Sama juga. Jadi janji Melayu kan. Yang ini ada yang dia ada satu pandangan, satu fahaman terhadap penggunaan kalimah insya-Allah. Bagi dia insya-Allah tu tak dah sebenarnya, tapi nak berlapik. Jemput ya, saya kenduri rumah saya ni. Insya-Allah. Sebenarnya insya-Allah dalam hati tu tak datang lagu. Itu pun maknanya kalau betul-betul perkara tersebut, maknanya memang kita digalakkan untuk kita mengucapkan insya-Allah pada sesuatu perkara yang kita akan lakukan. Yang kita akan lakukan. Maknanya apa? Kita sebut insya-Allah tu dengan izin Allah. Dengan izin Allah, makna kalau Allah izin aku sampai. Sebab bukan dengan perancangan kita. Kita rancang tapi Allah tak izin tak jadi. Kita nak pergi kenduri rumah member. Memang dah rancang nak pergi dah susun time apa semua. Tiba-tiba pagi tu kereta rosak. Tiba-tiba berlaku kematian di kampung kita pagi tu macam-macam. Jadi menyebabkan kita tak boleh nak pergi. Itu maknanya Allah tak izin. Tapi kalau dah daripada awal-awal dia tak boleh pergi, dilapik dengan insya-Allah. Jadi itu pun satu yang tak kenalah. Maknanya cakap je terus terang. Saya mungkin akan pergi dan mungkin tidak akan pergi. Jadi itu saja. Kalau Allah izin, makna ada waktu itu yang boleh saya pergi, insya-Allah saya hadir. Tapi kalau saya tak dapat hadir, minta maaf awal-awal. Macam tu lebih baik daripada makna kita
menggunakan kalimah untuk lain mulut, lain di hati lah. Lain mulut, lain di hati. Dalam surah apa tu Ustaz? Inni fa'ilun zalika ghada illa masya Allah. Surah apa biasa kita baca kan? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu kata aku akan buat ni, aku akan buat ini esok. Illa ayyasha Allah, melainkan cakap insya-Allah. Ya, maknanya bukan dengan confirm. Begitu. Besok aku mesti ada kat situ. Tak. Besok insya-Allah saya hadir. Ya, maknanya jangan kata sesuatu melainkan illa ayyasha Allah. Jangan jadi macam apa? Insya-Allah ni sebelum berlaku kan, jangan jadi macam Juha lah. Yang Juha dia bila bawa satu kisah, dia bawa duit nak pergi beli keledai di pasar. Jadi Juha dihalang oleh seseorang lah. Tanya, mana tu Juha? Nak pergi pasar ni. Buat apa? Nak beli keledai. Jadi orang ni nasihat lah, kau sebutlah insya-Allah. Sebab ni belum nak buat lagi ni. Sebutlah insya-Allah. Jadi Juha kata, nak buat apa? Sebut insya-Allah. Ya. Duitnya dah ada, pasarnya depan tu, keledainya ada. Tak payah sebut pun tak apa. Jadi disebut begitu. Jadi akhirnya pergi juga. Pergi belum sempat sampai ke pasar, ada orang mencopet duit. Penyeluk saku. Ambil duit dia. Jadi pergi tengok je lah, tak boleh nak beli. Patah balik, tak ada bawa keledai. Jumpa balik dengan orang tadi. Macam mana? Kata tadi nak beli keledai. Dah confirm dapat pergi beli ni, mana keledai? Jadi Juha pun jawab, duitnya dah dicuri insya-Allah. Duitnya dah dicuri insya-Allah. Ya, jadi orang tu pun kata, tadi aku suruh cakap insya-Allah sebelum pergi, kau tak nak cakap. Sekarang ni dah dicuri, kau sebut pula insya-Allah. Apa guna lagi? Yang ini baru betul, tak ada guna dah sebut. Memang dah Allah izin berlaku dah kecurian tadi. Dah berlaku pun, dah habis baru dia nak sebut. Dia tak gunalah. Kita sebelum berlaku tu sebut. Juha ni dia macam-macam kan. Ada satu time tu dia macam bukan pertikai apa yang Allah cipta lah, tapi ada perasaan macam tu. Dia tengok buah tembikai. Dia tengok buah tembikai ni besar. Buah besar. Pokok kecil. Menjala kan, tembikai kan menjala macam tu je. Pokok dia kecil, buahnya besar. Macam tak kena lah, tak match lah. Tengok pula buah kurma. Dia tengok buah kurma. Buah kurma ni kecil. Pokoknya tu dia kelapa sawit kan. Besar kan pokok kurma kan. Dengan pelepahnya, dengan batang besar, satu peluk kan. Buahnya kecil. Tak kena ni, tak kena. Rasa macam tak match, tak adil lah penciptaan macam ni. Satu hari dia berjalan, lalu di bawah pokok kurma. Lalu bawah pokok kurma, jatuh beberapa biji kurma jatuh kat kepala dia. Grup jatuh je terus. Adil okey adil. Terus dia kata adil. Sebab apa? Sebab tadi dia petikai tembikai buah besar pokok kecil. Jadi kalau dalam kepalanya asalnya pokok besar, buah kena besar lah. Kalau pokok kecil, buah kecil jadilah. Tapi bila dah jatuh kurma atas kepala dia, baru dia cakap adil. Sebenarnya adil. Sebab cuba bayangkan yang jatuh tu tembikai. Segugus kurma tu, cuba bayangkan kurma tu besar tembikai sebiji. Jatuh atas kepala dia. Tak tertimpa begitu je. Dia kata adil. Maknanya apa yang Allah cipta semuanya ada hikmah lah. Bukan hak kita nak petikai. Kenapa kurma kecil ni besar? Kenapa itu, kenapa ini? Manusia kerjanya itu lah, nak petikai aja. Dia tak nampak, tak memahami apa hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Banyak benda manusia bertikai kan. Kenapa ada dosa? Kalau semua orang jadi baik kan bagus. Macam-macam lah. Kalau tak ada sesuatu yang Allah cipta kesalahan ataupun dosa, mana nak tahu mana yang betul? Kita ni tahu kita betul bila kita tak buat salah kan. Betul tu adalah tak buat salah. Jadi kalau tak buat salah, tak tahu apa salah, macam mana nak tahu betul? Jadi Allah ciptakan ada kesalahan, ada orang buat salah. Dan Allah pairkan pula dengan kecintaan Allah pada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Okey, kau buat salah biasa sebab aku cipta salah tu. Kau buat salah tapi lepas tu kau dah tahu itu salah kan? Jangan buatlah. Kau taubat, aku suka. Jadi bukan Allah cipta salah tapi tak cipta taubat. Jadi sebab tu pada penciptaan banyak hikmah-hikmahnya. Tinggal kita nampak dengan tak nampak saja. Kalau tak nampak itu bukan sebab Allah yang buruk sebab menciptakan, tapi sebab kita yang lemah daripada nak faham kerja Allah Ta'ala. Itu je. Habis. Menyalahi janji. Yang ketiga. Tadi ada berapa? 8 kan? Yang ketiga, mengumpat orang. Dosa mengumpat orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Dan yang dimaksudkan dengan ghibah ataupun mengumpat itu adalah bahawa engkau mengatakan apa sahaja perkara yang sabit dengan seseorang. Maksudnya adalah benda tu betul-betul dia buatlah. Jikalau ia mendengar perkataan tersebut, tentu ia akan marah. Jadi dia punya kayu ukur dia di situ. Kita mengata orang benda yang betul-betul dia buat, mengata di belakang dia, yang kalau dia dengar mesti dia marah, dia tak redha, walaupun perkara itu satu kesalahan. Kita mengatalah, mengata. Jadi kalau dia tak buat, kita kata, itu tak jadi mengumpat. Itu jadi fitnah, lagi teruk. Ini saya bukan nak kata apa, memang dia buat ni. Tu saya cerita, memang dia buat. Iyalah, memang dia buat, itulah mengumpat. Tapi kalau memang kita kata yang sesuatu yang dia pun tak kisah, tak ada masalah, tak apalah. Kita cerita, kawan kita beli kereta baru lah. Beli kereta baru, kita tak masalah, kita cerita kan. Dia yang jadinya beli kereta baru pakai duit judi apa. Dia cerita mengumpat, tengok jiran kita tukar kereta tu, daripada mana pula dia dapat duit tu. Cerita pada jiran sebelah lagi. Jiran sebelah lagi cerita lagi pada sebelah lagi. Yang tiba-tiba sampai je balik dekat dia. Dengar-dengar kau beli kereta ni pakai duit loteri, betul ke? Siapa pula yang cerita tu? Jiran sebelah tu sampai. Kan efek dia buruk. Efek dia buruk. Marah kalau orang tu dengar. Maka engkau dikira seseorang yang mengumpat, lagi zalim. Zalim maksudnya adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya lah. Tempatnya apa? Macam tadilah. Makna keaiban orang. Keaiban orang yang kita umpat tu adalah keaiban. Biasanya salahan lah. Salah ataupun aib. Jadi tempat aib ni tersorok. Dasar keaiban adalah tersorok. Yang kita pergi buka buat apa? Dah lah yang dibuka tu aib orang. Yang patutnya aib kita sendiri pun kita tak suka orang buka, tiba-tiba kita buka aib orang. Itu namanya zalim, tak letak sesuatu pada tempat. Walaupun apa yang kau sebutkan itu benar-benar berlaku pada diri orang yang berkenaan, dan jika yang engkau sebutkan itu tidak ada pada orang yang berkenaan, maka engkau dikira seorang yang mengada-ngada, mengada-adakan. Dia panggil buhtan, iaitu lebih besar daripada dosanya daripada mengumpat. Bab mengumpat ni panjang. Dan jauhilah daripada cara umpatan, iaitu memerli. Ulama usuk, iaitu umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Jadi kerja menyindir pun satu hal juga. Menyindir. Contohnya, apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau menjawab dengan perkataan, mudah-mudahan Allah membaikkan halnya. Ini ciri-ciri ulama su', kata Al-Imamul Ghazali. Cara dia nak mengumpat, tapi digunakan nama Allah dalam umpatan itu pun ada juga satu hal.
Bila nak cerita kan, dia kata apa situ? Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan dia, hal dia. Sebenarnya saya sangat berduka cita mendengar apa yang telah dilakukannya itu. Saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Bunyinya kan baik kan? Orang tu cerita buruk, ni gini, orang ni gini. Masya Allah. Yalah, mudah-mudahan Allah baikkan dia lah. Mudah-mudahan Allah ubahlah perangai dia. Saya pun selalu berdoa, mudah-mudahan orang macam ni, kita haraplah Allah mudah ubah dia lah. Gayanya tu bunyinya macam alim lah. Tapi apa? Ini Imam Ghazali suruh kita berhati-hati. Sebenar perkataan yang seperti itu telah menghimpunkan dua kesalahan. Jadi mengumpat satu kesalahan. Pertama, mengumpat orang kerana maksudnya dapat difaham dengan jelas. Yang kedua, membersihkan dan memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Jadi rasa dia bagus. Bila orang cerita tentang satu kesalahan, dia kata, kita tak buat benda-benda macam ni. Maknanya dia apa, moga-moga Allah ubah dia lah. Moga-moga Allah sucikan dia lah. Macam kita dah rasa kita tak buat benda ni, biarlah dia jadi macam kita. Dia ada rasa macam itu. Jadi ini halus, sangat halus. Imam Ghazali pesan pada kita, hatta jangan kita, maknanya jauhilah kaedah-kaedah perlian seperti itu dalam kita. Maknanya boleh jadi mengumpat, bahkan jadi dua pula dosa situ. Seandainya niatmu ikhlas, jadi nak buat macam mana? Tengok dalam doamu itu, maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara bersendirian. Jadi kenapa yang dia pergi canang-canang kat orang? Tak payahlah. Kalau betul-betul ikhlas nak dia berubah, maknanya kita tahu dia buat salah, duduk seorang-seorang sendiri lepas semayang, ya Allah, aku kena tipu dengan orang ni, dia dah buat macam-macam pada keluarga aku, islahkan dia ya Allah. Ini tak kita cerita dulu dekat orang, dia tu dengan keluarga aku habis dia ni kerjakannya. Lepas tu yalah, kita tak macam tu kan, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, selamatkan dia. Dia cerita dulu. Jadi kalau betul-betul nak, maknanya ikhlas dalam doa, kita doa secara bersendirian. Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka keaiban di hadapan orang lain. Tetapi ketika engkau menzahirkan kesusahanmu dengan keaibannya, maka itu sama artinya dengan engkau menzahirkan keaibannya. Kita sebut tadilah. Sebab kalau mengumpat ni, kita akan cuma zahirkan keaiban orang lain. Jadi yang lebih sebenarnya dalam hal kesufian, pensucian hati, maka kita lihat walaupun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, tapi yang direfleks adalah diri sendiri. Itu kita, untuk penyucian hati kita. Sebenarnya firman Allah SWT di bawah ini sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk umpatan. Jadi sebenarnya kenapa kena reflect diri sendiri? Seorang wali Allah Ta'ala, Allah bukakan hijab. Ada satu kisah seorang wali Allah yang ialah bila memandang kehinaan kepada sesuatu makhluk yang lain, maka Allah tegur, Allah bagi tarbiyah pada diri dia. Allah bukakan hijab. Dia nampak orang berak tepi jalan. Jadi ada najis lah duduk tepi tu. Jadi bila dia tengok perbuatan tu, dia rasa aib lah, dia rasa jijik. Jadi dia bila lalu dekat tepi tu, tengok najis yang ada tu, maknanya dilakukan oleh perbuatan orang yang maknanya tak ada kesedaran sivik, dan ini najis ni sendiri jijik busuk. Dia tengok macam tu, ada perasaan tu pada najis itu. Dan seperti mana yang kita tahu, maknanya dia pun tengok, dia tak refleks diri dia, tapi menuju kepada menghina kepada perkara tersebut, orang yang buat dan juga najis tu. Jadi Allah bukakan hijab, wali Allah ini dapat mendengar seolah-olahnya najis tu berkata-kata dengan dia. Najis, kita tak pernah najis bercakap-cakap dengan dia. Apa kata najis tu? Engkau jijik dengan aku. Engkau jijik dengan aku. Kalau engkau tahu tak, aku ni dulu, once upon a time, dulu adalah
makanan-makanan mewah yang juga pernah masuk dalam mulut engkau. Dulu aku ni yang kau pandang jijik ni, satu ketika dulu adalah daging steak yang bernilai ratusan ringgit mungkin. Tapi sebab ada makhluk macam kau lah aku jadi macam ni. Dia seolah-olahnya dapat tarbiyah langsung daripada Allah lah. Allah tegur, dia angkat hijab. Jadi engkau nak jijik apa lagi? Engkau pun makan juga makanan-makanan mewah dan akhirnya jadi itu juga. Jadi jangan jijik lah pada makhluk Allah. Ada penciptaan, ada sebab Allah jadikan sesuatu benda. Jadi sebenarnya nak suruh dia refleks diri dia, bukan memandang kepada keaiban orang. Nak jijik pada benda tu, kita pun ada juga. Gitu kan. Jadi kita selalu highlight aib orang. Padahal aib kita pun bezanya Allah tak buka aja, itu je. Allah tak buka aja. Kalaulah Allah buka aib kita kepada orang lain, nescaya tak ada orang pun yang akan pergi semayang kat masjid. Setiap daripada kita ada aib kita. Kalaulah, kata para ulama, guru-guru kami, kalaulah aib itu boleh dibau seperti mana bau najis, bila kita ada aib dia berbau macam najis, nescaya tak ada seorang pun akan jumpa orang lain. Dia tahap bau kan, lagi besar aib dia, lagi kuat bau dia kalau macam tu. Tapi sebab apa Allah tutup? Allah tutup. Kita ni buat dosa ke, buat jahat ke, buat aib ke, Allah tak buka. Orang tengok ustaz nampak kat depan dengan kopiah, dengan serban, dengan ridak. Aib saya je yang tahu dengan Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan Allah buka aib saya di hadapan tuan-tuan pun tengok Ustaz Fahmi punya kuliah, tak payah dengar. Tak payah dengar, teruk. Nak bercakap pasal ibadah, nak bercakap pasal amal, dia teruk. Kalau orang buka akan aib saya pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh lapang dada, boleh senang hati dengar saya punya perkongsian, dengar saya mengajar. Sebab apa? Sebab Allah tutup aib saya daripada tuan-tuan, dan sebab Allah tutup aib tuan-tuan daripada saya. Itu aja. Jadi kenapa kita nak buka-buka aib orang lain? Tak payah. Kita pun tengok, reflect pada diri kita sahaja. Ada pun aib orang lain, kita ambil jadi pengajaran je lah, dan kita doa. Macam tadi kan, maknanya kita doa, kalau ada aib, ya Allah, alhamdulillah aku tak terkena, jangan jadikan aku, maknanya diuji dengan perkara yang sama, dan juga minta doa agar Allah ubah, berikan taufik, berikan kesedaran, berikan hidayah, dan dikekalkan juga hidayah kita. Bukan doa untuk orang. Doa orang nampak sangat macam nak menghukum orang. Ya Allah, bagilah hidayah dekat puak-puak ni, tak reti bahasa gini-gini, nampak bunyi pun ego. Tapi kalau kita minta, ya Allah, berilah hidayah kepada dia seperti mana aku dah dapat rasa kesedaran yang baik, bagilah dia rasa juga, dan bukan dicakap di hadapan orang lain, tapi maknanya reflect pada diri kita sendiri saja. Kita berhenti situlah sebab bab ini panjang. Kita akan sambung nanti. Sebenarnya firman Allah itu maknanya berkaitan lagi dengan umpatan-umpatan. Jadi kita dah tengok tiga dan tak habis lagi lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara lidah kita, tutup aib kita. Macam mana pun kita hidup di atas muka bumi ini, tak boleh untuk kita jaharkan jahra al-qaul bisu' kan, menjaharkan kata-kata dengan kata-kata yang buruk, termasuk kepada aib-aib diri kita sendiri pun maknanya dilarang untuk kita. Apa yang Allah dah tutupkan, jangan kita buka. Maknanya kalau kita tahu ada kesalahan yang kita buat, jangan kita pun pergi canang-canang kat orang kan. Ya aku ni buat ni buat salah macam ni. Tak perlu. Yang Allah tutupkan, selesai. Yang Allah tutupkan, maka kita mohon Allah tutupkan. Dan dalam satu hadis juga disebutkan, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aib seseorang muslim yang lain, maka Allah akan jaga aib dia di hari kiamat. Kita sini aib boleh tahan lagi. Kalau berlaku sesuatu kat Seksyen 13, saya boleh pindah ke negeri entah mana-mana, duduk kat pedalaman, tempat orang tak kenal saya. Saya boleh mulakan hidup baru dekat sana. Kalaupun makna dah malu habis lah, tak boleh dah duduk kat Seksyen 13. Saya boleh pergi mana-mana, habis-habis tukar pindah pergi negara lain, tempat yang tak kenal siapa-siapa. Tapi dekat akhirat, kalau Allah buka CCTV Allah Ta'ala tu, buka balik, ditayang habis aib-aib kita, mana kita nak letak muka?
Nak lari mana waktu tu? Ya, setiap inci perbuatan yang kita buat ada dalam pengetahuan Allah dan Allah boleh tayang balik. Sebab tu untuk dapatkan kita punya aib tu dijaga di sana, sinilah kita jaga aib orang. Allah kata, aku jaga aib engkau di hari kiamat. Jadi bila kita rasa-rasa nak buka aib orang, aku pun teruk duk sibuk nak aib orang, tak apalah, tak jadilah nak buka aib orang tu, biar je lah Allah tutup aib aku kat sana, sebab aku tutup aib dia, selesai. Jadi kita minta macam itulah. Mudah-mudahan Allah jaga aib kita, jaga lidah kita, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni cakap benda baik-baik saja, ya, dan kongsi benda yang baik-baik saja, ya, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik, dikekalkan iman hidayah pada kita. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.